Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang saya ucapkan ke Majlis Pengumuman Calon Pilihan Raya Kampus Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Bainun bagi tahun 2022. Saya mengharapkan anda semua, para pelajar, para pesyarah dan warga IPG Kampus Bainun berada dalam keadaan sihat walafiat. Namun jika anda diuji dengan COVID dan sebagainya, sama-sama kita doakan agar anda cepat sembuh dan sihat untuk bersama-sama kita memeriahkan kempen Pilihan Raya Kampus pada hari ini. Seperti semua yang sedia maklum, pada hari ini iaitu hari Rabu bertarikh 2 Mac 2022 pada jam 3 petang, kita akan mengadakan Majlis Pengumuman Calon untuk PRK Kampus kali ini. Jadi pasti ramailah pelajar yang tertanya-tanya siapakah calon yang layak untuk bertanding pada PRK kali ini. Okay. Baik, jadi sebelum saya teruskan lebih lanjut, saya nak sedikit responlah daripada para penonton di Facebook Live. Boleh komen di ruangan komen. Macam mana live ni, lancar ke, suara ada sangkut ke, macam mana? Boleh komen ya di ruangan komen. Okey, sambil-sambil kita tunggu respon daripada para pelajar, para pesyarah dan semua, saya mengharapkan anda menjaga SOP lah di mana anda berada. Memandangkan kes sekarang pun agak meningkatlah di rumah sewa, di asrama pun meningkat juga. Jadi saya mewakili pihak pengurusan mengajak anda semua untuk menjaga SOP dengan betul-betul lah supaya kita sihat lah, kita sihat. Sebab kalau kita tak jaga diri kita sendiri, siapa yang nak tolong jagakan? Macam itulah. Okey, Alhamdulillah komen pun dah banyak, ramai yang cakap dah hadir, lancar, Alhamdulillah, clear. Okey, lagi-lagi sambil-sambil tu boleh komen supaya saya taklah cakap seorang-seorang. At least saya tahulah ada juga yang menonton di Facebook. Alhamdulillah. Okey. Baik, jadi kita teruskan. Okey, seperti yang semua kita sudah maklum, PRK untuk tahun 2022 diadakan bila mana JPP sesi 2021-2022 telah terbubar secara rasmi, iaitu pada 21 Februari yang lepas, pada hari Isnin yang lepas lah. Jadi dengan tertubuhnya Sekretariat Pilihan Raya Kampus IPG Kampus Tengku Bainun, maka pilihan raya pada kali ini diharapkanlah dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Okey, saya juga mendapat komen daripada Ustaz Fahmidin Yazan selaku Setiausaha SPRK. Terima kasih atas kepercayaan Ustaz untuk saya mengendalikan majlis pada petang ini. Okey. Yang pertama-tamanya saya nak mengucapkan sekalung penghargaan kepada pihak pengurusan pentadbiran IPG Kampus Tengku Bainun serta Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Pulau Pinang yang memberikan tunjuk ajar, memberikan kerjasama yang baik untuk kita menjalankan PRK, dan kita sekarang berada di fasa penamaan calon. Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan Sekretariat Pilihan Raya Kampus yang terdiri daripada para pensyarah, yang terdiri daripada pelajar seramai lebih kurang 60 orang. Sangat ramailah kali ini. Memandangkan pelajar kita pun dah ada seramai 1057 orang. Jadi tenaga yang banyaklah diperlukan untuk menguruskan PRK pada kali ini. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua calon AMT dan AMM untuk pilihan raya kampus pada sesi ini. Jadi seperti yang disebarkan pada tengah hari tadi, pada pagi tadi, terdapat ramai calon yang berjaya mendaftarkan diri untuk pilihan raya kampus kali ini. Jadi kita pun tak nak membuang masa, kita nak tengoklah siapakah yang layak dan boleh bertanding untuk PRK kali ini. Untuk makluman semua juga, proses PRK pada kali ini dilaksanakan 100% merujuk kepada buku garis panduan pelaksanaan
pilihan raya kampus IPGM edisi 2017. Jadi sebarang peraturan dan juga arahan-arahan yang kami keluarkan, pihak SPRK keluarkan kepada para pelajar adalah berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh IPGM. Jadi oleh itu sebarang keputusan yang telah dibuat tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Baik, kita teruskan kepada bilangan pencalonan ahli majlis tertinggi AMT serta ahli majlis mesyuarat AMM, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar sesi 2022-2023 IGK Tuanku Bainun. Alhamdulillah, jumlah calon yang bertanding untuk AMT, kerusi AMT adalah seramai 13 orang. Seramai 13 orang yang terdiri daripada pelbagai SEM lah. Manakala untuk AMM adalah seramai 65 orang calon. Seramai 65 orang calon. Untuk makluman semua juga, kerusi yang dipertandingkan untuk AMT adalah sebanyak 7 kerusi daripada YDP sampailah ke bendahari lah. Manakala untuk AMM, untuk makluman awal, seramai 20 kerusi ataupun 20 orang. Okey, itu yang dipertandingkan. Okey, jadi kita boleh tengok jugalah agak sengitlah pertandingan kali ini, PRK kali ini. Kita ada AMM yang ramai, 65 orang yang merebut 20 kerusi, manakala AMT sampai 13 yang merebut 7 kerusi. Okey, tanpa membuang masa, ayo kita teruskan. Kita tengok setiap semester berapa calon yang telah dihantar. Okey, baik, bagi semester 2 PPISMP, untuk kelas TESOL 1, seramai 2 orang calon telah dihantar dan minimum calon adalah 1 orang. Untuk makluman, secara keseluruhan bagi 2 PPSMP, calon yang wajib dihantar adalah 1 orang bagi setiap kelas. TESOL 1 telah menghantar 2 orang calon. TESOL 2, TESOL 3, TESOL 4 dan TESOL 5 juga masing-masing menghantar 1 orang calon mewakili kelas masing-masing. Untuk pengajian Cina dan pengajian Cina 1 dan 2, masing-masing juga menghantar 1 orang calon untuk mewakili kelas masing-masing. Manakala untuk pengajian Tamil 1 dan pengajian Tamil 2, mereka telah menghantar 2 orang calon bagi mewakili kelas masing-masing. Jadi terima kasih diucapkan kepada semester 2 PPSMP yang telah bersungguh-sungguh menghantar calon untuk PRK kali ini. Kita teruskan kepada pencalonan untuk semester 2 PISMP. Untuk makluman, semester 2 PISMP mempunyai sebanyak 17 kelas. Bilangan pencalonan yang wajib untuk setiap kelas adalah sekurang-kurangnya 1 orang. Baik, kita tengok. Untuk pengajian Melayu dan pendidikan jasmani, masing-masing menghantar 1 orang calon untuk setiap kelas. Untuk pendidikan muzik dan pendidikan Islam 1, masing-masing menghantar 2 orang calon bagi mewakili kelas masing-masing. Untuk pendidikan Islam 2 dan pendidikan Islam 3, mereka menghantar 1 orang calon bagi mewakili kelas masing-masing. Untuk pendidikan Islam 4, menghantar 2 orang calon, manakala untuk pendidikan Islam 5, menghantar 1 orang calon. Seterusnya, untuk kelas PSB 1, PSB 2, RBT 1, RBT 2 dan RBT 3 dan RBT 4 masing-masing menghantar seramai 1 orang calon mewakili kelas masing-masing. Manakala untuk kelas TESOL, sambutan juga agak menggalakkan di mana kelas TESOL 1 telah menghantar 2 orang calon, manakala untuk kelas TESOL 2 menghantar 3 orang calon dan untuk kelas TESOL 3 telah menghantar 2 orang calon. Terima kasih diucapkan kepada kelas-kelas daripada 2 PSMP kerana telah menghantar calon masing-masing. Seterusnya, untuk pencalonan semester 4 PISMP terdapat sebanyak 15 kelas. Setakat ini,
bilangan pencalonan yang tertinggi untuk setiap kelas yang telah dihantar adalah daripada pengajian Melayu 1, di mana kelas pengajian Melayu 1 telah menghantar seramai 6 orang calon. Manakala untuk pengajian Melayu 2 telah menghantar seramai 2 orang calon daripada 2 orang calon yang diwajibkan. Untuk semester 4, setiap kelas diwajibkan untuk menghantar 2 orang calon. Okey, kita bergerak pula kepada kelas pendidikan Islam. Pendidikan Islam 1 telah menghantar seramai 4 orang calon. Pendidikan Islam 2 telah menghantar seramai 3 orang calon. Pendidikan Islam 3 telah menghantar seramai 2 orang calon. Pendidikan Islam 4 juga telah menghantar seramai 2 orang calon, serta Pendidikan Islam 5 telah menghantar seramai 2 orang calon. Untuk kelas pendidikan Islam 6, sebanyak 3 orang calon telah dihantar bagi mewakili kelas. Untuk PSV 1, 2 dan 3, seramai 2 orang calon telah dihantar untuk mewakili kelas masing-masing. Untuk TESL 1 dan TESL 2 pula, seramai 2 orang calon telah dihantar untuk mewakili kelas masing-masing. Untuk part PSMP TESL 3, ini merupakan pencalonan yang ramai juga selain daripada kelas pengajian Melayu 1, iaitu kelas TESL 3 telah menghantar seramai 5 orang calon untuk mewakili dalam PRK kali ini. Manakala untuk pengajian Cina telah menghantar sebanyak 2 orang calon. Terima kasih diucapkan kepada wakil-wakil kelas part PSMP atas pencalonan yang telah diberikan. Seterusnya, kita bergerak kepada semester 6 PSMP. Untuk makluman semua, untuk semester 6 PSMP, mereka tidak diwajibkan untuk menghantar calon, namun masih dibenarkan. Oleh yang demikian, daripada kelas 6 PSMP Pendidikan Islam 1, Pendidikan Islam 2, Pengajian Cina 1, Pengajian Cina 2 dan TESL 1, kesemuanya tiada pencalonan. Manakala terdapat seorang wakil tunggal untuk semester 6 PSMP, iaitu dari kelas 6 PSMP TESL 2. Tahniah diucapkan kepada calon yang bertanding. Untuk pencalonan semester 8 pula, ia sama juga seperti semester 6, tidak diwajibkan tetapi dibenarkan. Dan setakat ini, setelah borang pencalonan undi ditutup, tiada pencalonan daripada semester 8 PISMP. Baik, kita dah selesai tengok jumlah secara kasar bagi setiap kelas yang bertanding. Jadi kita akan lihat pula satu persatu siapakah calon-calon yang berkenaan. Baik, kita tengok dulu jumlah. Bilangan calon yang wajib dihantar oleh 2 PPSMP adalah 9 orang, iaitu mewakili 9 kelas. Namun bilangan pencalonan yang dihantar adalah 12 orang. Ramai jugalah yang menghantar lebih. Ini sangat kita alu-alukan. Untuk semester 2 PISMP, bilangan calon yang wajib adalah seramai 17 orang dan bilangan pencalonan adalah seramai 24 orang calon. Untuk semester 4 PISMP, bilangan calon wajib seramai 30 orang, manakala bilangan pencalonan adalah seramai 41 orang calon. Dan untuk semester 6 PISMP, bilangan calon wajib tiada, namun bilangan pencalonan amat membanggakan mewakili rakan-rakan batch, iaitu seorang calon. Manakala untuk semester 8 PISMP, tiada calon diwajibkan dan tiada juga pencalonan. Untuk jumlah bilangan calon yang wajib adalah seramai 56 orang dan bilangan pencalonan untuk PRK tahun 2022 adalah seramai 78 orang calon. Baik, kita bergerak kepada 13 orang calon ahli majlis tertinggi AMT untuk jawatan kuasa perwakilan pelajar sesi 2022-2023
IPGK Tuanku Bina. Siapakah calon-calon tersebut? AMT 001 Tan Inni daripada 4 PISMP Pengajian Cina. AMT 002 Syahidah daripada 4 PISMP TESOL 3. AMT 003 saya agak bergaya di situ, Amir Zikri daripada 4 PISMP TESOL 2. Seterusnya, AMT 004 Saudara Ikmal daripada 4 PISMP TESOL 2. AMT 005 Saudari Syahira daripada 4 PISMP PSB 3. AMT yang ke-6, AMT 006 Saudara Genuine daripada 4 PISMP PSB 2. Seterusnya, AMT 007 Saudari Fatin daripada 4 PISMP PA 6. Diikuti oleh AMT 008 Saudara Syakir dari 4 PISMP PA 2. AMT 009 Saudari Syafinas daripada 4 PISMP PA 1. AMT 010 Saudari Nur Aisyah daripada 4 PISMP PA 1. Dan 3 orang AMT yang terakhir, AMT 011 Saudara Rahaifi Azri daripada 4 PISMP PM 2. Saudari Nina AMT 012 2 PISMP RBT 3. Dan Saudara Naufal AMT 013 daripada 2 PISMP PJ. Berikut merupakan 13 orang calon AMT yang telah diterima oleh SPRK. Manakala untuk ahli majlis mesyuarat, seramai 65 orang calon bagi mengisi PRK Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2022-2023 IPGK Tuanku Bina. Mungkin dah tak sabar nak tengok siapakah calon ahli majlis mesyuarat. Yang pertama, AAM 001 Saudari Pria dari 6 PISMP TESOL 2. Calon yang kedua, AMM 002 Teo Lizin dari 4 PISMP PC. Seterusnya, AMM 003 Saudari Nur Najihah dari 4 PISMP TESOL 1. AMM 004 Saudari Afikah dari 4 PISMP TESOL 1. AMM 005 Saudari Aimi dari 4 PISMP TESOL 3. AMM 006 Saudari Syahmini dari 4 PISMP TESOL 3. Ya, begitu ramai ya calon daripada 4 PSMP TESOL 3. Yang ke-7 pun juga AMM 007 Amar Mukri dari 4 PSMP TESOL 3. Diikuti oleh AMM 008 Chan Sing Yan daripada 4 PSMP TESOL 3. AMM 009 Saudara Layau dari 4 PISMP PSB 1. AMM 010 Saudari Yun dari 4 PSMP PSB 1. AMM 011 Saudari Arisa dari 4 PSMP PSB 2. Diikuti oleh AMM 012 Saudara Tang dari 4 PISMP PSB 3. AMM 013 Saudari Nur Ashifa dari 4 PISMP PA 1. AMM 014 Saudari Aufa dari 4 PISMP PA 1. Seterusnya, AMM 015 Saudari Nur Balkis dari 4 PISMP PA 2.
Begitu juga dengan AMM 016 Ain Maisarah dari 4 PISMP PA2. AMM 017 Saudari Jannah dari 4 PISMP PA3. Diikuti oleh AMM 018 Saudara Tuan Arif dari 4 PISMP PA3. Kita teruskan untuk AMM 019 sehingga AMM 022. AMM 019 Saudara Fazil dari 4 PSMP P4 diikuti oleh AMM 020 Saudari Dini dari 4 PSMP P4. Seterusnya Saudari Husni AMM 012 dari 4 PISMP PA5 diikuti oleh AMM 022 Saudara Aiman Rosli dari 4 PISMP PA5. Ya, kita masih ada ramai calon. Jadi anda boleh letakkan komen untuk memberikan sokongan kepada semua calon-calon yang bertanding. Kita teruskan dengan AMM 023 Saudara Zulhusni dari 4 PISMP PA6. Seterusnya AMM 024 Saudari Syukriah dari 4 PISMP PA6. AMM 025 Saudari Tun dari 4 PISMP PM1. Seterusnya AMM 026 Saudari Nurin dari 4 PISMP PM1. Ya, masih dengan pencalonan daripada 4 PSMP PM1 iaitu daripada AMM 027 sehingga AMM 030. Yang pertama AMM 027 Saudari Aida daripada kelas PM1. Saudara Nur Firdaus AMM 028 daripada kelas PM1. AMM 029 Saudari Syamira dari 4 PSMP PM1. Saudari Shazliana AMM 030 dari 4 PISMP PM1. AMM yang seterusnya iaitu AMM 031 Saudara Aiman dari 4 PISMP PM2. Kita bergerak pula kepada AMM yang seterusnya AMM 032 Saudara Firdaus dari semester 2 PISMP PA1. AMM 033 Saudari Fatin Najwa dari 2 PISMP PA1. AMM 034 Saudara Mursyid dari 2 PISMP PA2. AMM yang seterusnya AMM 035 Saudari Asma Aisyah daripada 2 PISMP PA3. AMM 036 Saudara Fahmi dari 2 PISMP PA4. Seterusnya AMM 037 Saudari Amelina dari 2 PISMP PA4. Seterusnya AMM 038 Saudara Amar Ahmad dari 2 PISMP PA5. AMM 039 Saudara Amir Hakimi dari 2 PISMP Tesel 1. AMM 040 Saudara Mirza dari 2 PISMP Tesel 1. AMM 041 Saudara Adam Haikal dari 2 PISMP Tesel 2. AMM 042 Saudari Damia dari 2 PISMP Tesel 2. AMM 043 Saudari Azrin Fazwani dari 2 PISMP Tesel 2. AMM 044 Saudara Amir Ashraf dari 2
PISMP TESOL 3. Seterusnya, AMM 045 saudari Tarusini dari 2 PISMP TESOL 3. AMM 046 saudara Amar dari 2 PISMP RBT 1. Kita bergerak kepada AMM yang seterusnya. AMM 047 saudara Umair dari 2 PISMP RBT 2. AMM 048 saudara Nazmuddin dari 2 PISMP RBT 4. AMM 049 saudara Haziq dari 2 PISMP PSV 1. AMM 050 saudara Munis dari 2 PISMP PSV 2. Kita masih ada berbaki seramai 15 orang calon AMM. Mohon para hadirin, para pelajar untuk teruskan memberi perhatian. AMM 051 saudara Razin dari 2 PISMP PM. AMM 052 saudara Semyon dari 2 PISMP Pendidikan Muzik. AMM 053 saudara Sri Vishnu dari 2 PISMP Pendidikan Muzik. AMM 054 saudari Syafiqah dari 2 PPISMP TESOL 1. AMM 055 saudari Adlin dari 2 PPISMP TESOL 1. AMM 056 saudara Daniel dari 2 PPISMP TESOL 2. AMM 057 saudari Nisa dari 2 PPISMP TESOL 3. AMM 058 saudara Vishwa 2 PPISMP TESOL 4. AMM 059 saudari Syaf dari 2 PPISMP TESOL 5. AMM 060 saudari Kisantini dari 2 PPISMP PT 1. AMM 061 saudara Suren dari 2 PPISMP PT 1. AMM 062 saudari T. Elabarasi dari 2 PPISMP PT 2. Dan 3 calon terakhir untuk AMM 063 saudara Tinagaran dari 2 PPISMP PT 2, saudara Junian dari 2 PPISMP PC 1 dengan nombor AMM 064, dan yang terakhir AMM 065 saudari John dari 2 PPISMP PC 2. Baik, selesai. Saya umumkan 65 orang calon. Ramai juga tu. Baik, seterusnya kita bergerak kepada sedikit maklumat untuk semua pelajar IPG Kampus Tuanku Bainun berkenaan dengan PRK pada kali ini. Untuk maklumat semua, pelajar IPG Kampus Tuanku Bainun setakat ini seramai 1,057 orang. Saya ulang, seramai 1,057 orang. Untuk 2 PPISMP, 2 PISMP dan 4 PISMP, ketiga-tiga batch ini dijadualkan untuk mengundi secara bersemuka di DAB, Dewan Aminuddin Baki pada 10 Mac 2022.
Manakala baki 2 batch iaitu 6 PISMP dan 8 PISMP seramai 175 orang dijadualkan untuk mengundi secara online di rumah sewa masing-masing pada 10 Mac 2022. Namun demikian, saya ingin maklumkan bahawa satu survey akan diedarkan selepas daripada penamaan calon. Satu survey akan diedarkan kepada pelajar 2 PPSMP, 2 PSMP dan 4 PSMP untuk kami mendapatkan data, untuk pihak SPRK mendapatkan data adakah anda boleh mengundi secara bersemuka. Jadi setiap pelajar daripada ketiga batch ini diwajibkan untuk mengisi survey lah yang akan diedarkan nanti. Dan anda wajib untuk mengundi secara bersemuka melainkan anda merupakan pesakit COVID-19 ataupun kontak rapat ataupun anda sedang berkuarantin ataupun anda mempunyai masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi mohon perhatian kepada semua 2 PPSMP, 2 PISMP dan 4 PISMP untuk mengisi survey yang akan diedarkan nanti. Baik, saya juga ingin memberi sedikit taklimat lah ataupun perkongsian mengenai apa yang akan berlaku sepanjang proses kempen pilihan raya kampus untuk IPG Kampus Tengku Bainun. Okay, manakah hari ini merupakan hari penamaan calon, maka SPRK telah menetapkan kempen akan bermula pada jam 12:01 tengah malam 3 Mac, itu pada malam ini, tengah malam ini, sehingga 11:59 malam 9 Mac 2022. Iaitu selama 7 hari. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan berdasarkan panduan untuk PRK daripada IPGM, 7 hari merupakan jumlah maksimum hari untuk berkempen. Jadi calon-calon dan para pelajar diingatkan untuk mematuhi tarikh kempen pilihan raya yang dibenarkan. Anda tidak dibenarkan untuk berkempen pada tarikh selain daripada yang dimaklumkan. Jika anda didapati berkempen pada hari pengundian, anda boleh dikenakan tindakan oleh pihak SPRK. Dan jika anda calon, kemungkinan besar pencalonan anda akan tertolak. Jadi saya bacakan sedikit panduan berkempen sepanjang 3 hingga 9 Mac 2022. Yang pertama, calon-calon dilarang membuat kecaman peribadi terhadap calon-calon lain dalam apa-apa bentuk sekalipun, termasuk media sosial. Ini sangat penting. Jadi calon tak bolehlah memaki ataupun mengeluarkan kata-kata kesat terhadap calon-calon lain. Dan para pelajar juga tidak dibenarkan untuk berbuat demikian. Yang kedua, berkempen menggunakan bahan risalah, gunting dan media sosial mestilah tidak menyentuh isu-isu sensitif peribadi, perkauman, agama dan organisasi. Seterusnya, calon tidak boleh mengganggu atau mempertikaikan proses kempen pilihan raya yang telah ditetapkan oleh SPRK. Jangka masa berkempen yang dibenarkan adalah tertakluk kepada ketetapan SPRK. SPRK boleh membatalkan pencalonan jika calon melanggar mana-mana syarat berkempen yang telah ditetapkan. Untuk makluman semua juga, calon boleh untuk melekatkan poster-poster di kawasan kampus dan sebagainya. Namun anda perlu memastikan anda menjaga SOP sewaktu berkempen secara bersemuka dan ada digalakkan untuk lebih banyak berkempen secara dalam talian. Sedangkan situasi COVID di kampus agak membimbangkan. Anda juga dikehendaki untuk membersihkan sebarang poster-poster ataupun bunting-bunting yang anda lekatkan di sekitar kawasan kampus setelah selesai proses pilihan raya. Jika anda tidak patuh kepada arahan yang dikeluarkan,
anda boleh dikenakan tindakan dan dibatalkan pencalonan. Baik, seterusnya. Saya sertakan panduan untuk calon-calon JPP bagaimana nak buat poster. Ikut kreativiti anda lah, tapi ikut kreativiti anda masing-masing. Namun apa yang perlu ada dalam poster masing-masing adalah antaranya nama calon. Nama pendek pun jadilah, nama pada kertas undi lebih baik, tak semestinya letak nama panjang. Kemudian gambar calon, ini menjadi suatu kemestian supaya dikenali oleh para pelajar. Kemudian kelas dan option. Seterusnya, manifesto ataupun apa tagline yang anda hendak sampaikan kepada para pelajar. Seterusnya, logo IPG terkini, logo JPP, kemudian mempunyai tanda X ataupun tanda pangkah, dan yang paling penting, saiz poster anda perlulah berukuran 1:1 ataupun 4:5 sahaja. Bahasa mudahnya, untuk SPRK mudah untuk letakkan poster-poster anda di Instagram SPRK kelak. Jadi anda perlu patuhi peraturan yang telah ditetapkan, panduan yang telah ditetapkan supaya tidak memberi masalah kepada SPRK kelak. Berkenaan dengan logo IPG terkini dan logo JPP, pihak SPRK akan bekalkan kepada anda melalui link Google Drive yang akan diedarkan selepas ini. Baik, berikut merupakan salah satu contoh untuk poster calon mempunyai logo IPG yang terbaru, logo JPP, mempunyai manifesto ataupun tagline, kemudian mempunyai nombor calon AMT atau AMM anda, ada tanda pangkah, ada nama calon, ada kelas, semester, ada gambar anda, dan anda bolehlah nak touch up apa-apa, nak hias cantik dan sebagainya ikut kreativiti masing-masing. Lagi meriah ataupun lagi menarik poster anda, lagi mudah untuk sampai kepada para pelajar untuk mengenali siapakah calon yang wajar ataupun layak diundi kelak. Untuk makluman calon sekalian, anda perlu dan diwajibkan menghantar poster yang anda hasilkan, poster calon yang anda hasilkan selewat-lewatnya 4 Mac 2022, 4 Mac 2022, iaitu pada hari Jumaat, selewat-lewatnya jam 11.59 malam. Jadi anda nak hantar di mana? Hantar di Google Classroom dalam tapak yang disediakan lah. Kalau AMM, hantar ikut AMM. Kalau AMT, hantar ikut AMT. Hantar dalam format JPEG ataupun JPG dan PDF. Anda perlu hantar dua salinan. Yang pertama, format JPEG ataupun JPG, dan juga yang kedua, format PDF. Ingat ya, ada dua format yang anda perlu hantar. Dan arahan ni pun ada dalam Google Classroom. Mohon semua calon-calon untuk cakna dan patuhilah arahan yang diberikan supaya tidak mendatangkan masalah kelak. Baik. Untuk manifesto, SPRK telah menetapkan supaya semua calon diwajibkan untuk menyediakan sebuah rakaman video manifesto menepati ciri-ciri yang tersebut. Yang pertama, tidak melebihi 60 saat, maksimum 60 saat, kurang lebih baik, berukuran 16:9 ataupun landscape lah, bahasa mudahnya landscape, macam movie yang ada dekat TV dan sebagainya, saiz tu. Kemudian dalam format MP4, maafkan saya, format MP4. Hanya format ini yang diterima. Jangan hantar dalam format MKV dan sebagainya lah, kerana dia akan menyukarkan proses di pihak SPRK kelak.
calon diwajibkan menghantar rakaman tersebut selewat-lewatnya pada Sabtu 5 Mac 2022 jam 4 petang di Google Classroom. Sama juga macam poster, anda letak pada folder ataupun tapak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, semua video pidato akan ditayangkan secara langsung di Facebook JPP IPGK Tuanku Bainun. Di Facebook inilah, Facebook yang sama, iaitu pada hari Isnin 7 hari bulan 3, 7 Mac jam 9 malam. Baik. Ini merupakan tarikh-tarikh penting yang perlu calon ambil maklum dan calon patuhilah. Jika ada sebarang perubahan, sila cakna terhadap sebarang makluman di dalam group bash masing-masing. Baik, 7 Mac merupakan pidato calon, ditayangkan secara langsung. 10 Mac kita akan mengundi secara bersemuka ada, yang online pun ada. Kemudian ada pengiraan undi mula pada jam 1.30 tengah hari sehingga pukul 4 petang ataupun 5 petang, dan baru ada pengumuman calon yang menang. Namun masa untuk pengumuman bergantung dari semasa ke semasa. Dan pada 11 Mac adalah permuafakatan JPP. Baik. Akhir sekali, saya mewakili barisan SPRK daripada para pesyarah sehingga ke pelajar, menyeru kepada semua warga IPGK Pustaka Bainun untuk sama-sama kita follow Instagram rasmi SPRK Bainun dengan namanya SPRK Bainun. Kalau anda cari, boleh buka dekat Instagram, search, tulis SPRK Bainun, nanti akan keluar macam ni. Jadi mohon semua untuk tekan butang follow ataupun butang ikuti, dan bolehlah anda dapatkan info-info penting daripada Instagram inilah. Nanti kami juga akan upload poster-poster calon dalam Instagram ni. Jadi kalau anda tak follow, anda tak boleh tengoklah poster-poster calon. Jadi saya harap ramailah, kita ada 1,000 student, 1,000 pelajar, 1,000 lebih. Mungkin menjelang esok saya nak tengok mungkin ada dah meningkat jadi 500 orang followers, kan? Boleh kan? Cuba komen dekat ruangan komen. Boleh tak? Ustaz Fahmi memerhatikan tu. Okey. Jadi itu saja daripada saya mewakili SPRK dalam majlis penamaan calon dan juga penerangan sedikit peraturan dan juga panduan untuk calon-calon JPP. Jika anda ada sebarang persoalan mengenai JPP, PRK dan sebagainya, anda boleh bertanya kepada mana-mana ahli SPRK ataupun anda boleh bertanya melalui Instagram rasmi SPRK, atau anda boleh bertanya juga kepada saya selaku pengerusi SPRK pelajar. InsyaAllah kami akan cuba untuk menjawab persoalan dengan sebaik mungkin. Baik. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada semua calon dan saya mengucapkan selamat bertanding kepada calon-calon iaitu seramai 78 orang, dan juga selamat memilih kepada semua pelajar. Pilihlah calon-calon yang anda rasakan terbaik, yang mampu untuk membawa suara pelajar, yang mampu untuk melaksanakan amanah dan menjalankan tugas untuk kemaslahatan semua pelajar. Tidak semestinya calon yang famous ataupun terkemuka itu mampu untuk bekerja, tapi anda fikirkanlah calon-calon yang betul-betul mampu untuk bekerja. Jadi akhir kata, #Bainun mengundi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada sesi pidato calon pada hari Isnin yang akan datang. Jangan lupa untuk kita saksikan live di FB ini. Di FB ini pada hari Isnin jam 9 malam. Dan
Saya ucapkan selamat berkempen kepada semua pelajar IPG Kampus Tengku Bainun bermula esok sehingga hari Rabu 9 Mac 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.